العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير. وبعد. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Masih lagi kita dalam hadis yang ketujuh dalam Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan hadis ad-din nasihah. Kita dah masuk pada wali a'immatil muslimin. Wa yasihhu, kata musannif al-Imam al-Jurdani radhiyallahu anhu, wa yasihhu an yurada bi a'immatil muslimina ulama'ud din wa ma'na nasihatihim. Jadi sah untuk kita dimaksudkan dengan a'immatil muslimin dengan makna ulama'ud din. Jadi ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Di terjemahan yang pertama, a'immatil muslimin dengan makna wulati umurihim. Dengar Orang jelas? Itu yang masalah. Wali a'immatil muslimin dengan makna wulati umurihim, iaitu para pemerintah. Kemudian al-Imam al-Jurdani radhiyallahu anhu menyebut yasihhu an yurada bi a'immatil muslimin ulama'ud din. Boleh juga untuk dimaksudkan dengan a'immah muslimin dengan makna ulama ad-din, maknanya ulama. Wa ma'na nasihatihim makna nasihat kepada ulama ud-din atau bagi ulama ud-din adalah qabulu ma rawauhu wa taqliduhum fil ahkam. Ini menerima apa yang diriwayatkan oleh mereka dan mengikuti mereka pada hukum hakam. Wa nashru manaqibihim, dan sebarkan manaqib mereka. Wa ihsanu dhanni bihim, dan berbaik sangka dengan mereka. Wa ta'zimuhum, dan mengagungkan dan memuliakan mereka. Dan Nabi sebut dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak di kalangan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak berkasih sayang kepada yang lebih kecil di kalangan mereka dan mengagungkan yang besar di kalangan mereka. Besar dengan makna besar pada umurnya, besar pada pangkatnya, besar pada kedudukannya, besar pada ilmunya. Wa qala Sahlu bin Abdillah, kata Sayyidina Sahlu bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, at-Tustari, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultana wal ulama. Sentiasalah manusia ini akan berada dalam keadaan yang baik selagi mana mereka mentakzimkan ulama dan sultan. Sultan dengan ulama, yakni pemerintah dan ulama. Wa idza 'azzamu hadaini, bila mana manusia mengagungkan ataupun memuliakan, meletakkan pada tempatnya kedua-dua kelompok ini, iaitu as-sultan dengan ulama, aslahallahu dunyahum wa ukhrahum, maka Allah Ta'ala akan membaikkan dunia mereka dan akhirat mereka. Dunia mereka dengan baik dengan mereka memuliakan sultan, yakni pemerintah tersebut, maka Allah memberikan kebaikan pada dunia mereka. Dan kalau mereka memuliakan ulama, maka Allah akan memberikan kebaikan pada akhirat mereka. Ini dipanggil laf wa nashru murattab. Laf wa nashru murattab. Iaitu dunia kembali kepada sultan, ukhra dikembalikan kepada ulama. Iaitu akhirat kepada ulama, dunia kepada sultan. Jadi kalau kita muliakan sultan, akan dapat kebaikan pada dunia. Kita muliakan ulama, akan dapat kebaikan pada akhirat. Ini Allah beri kebaikan tersebut.
wa idza istakhfu bihadzain fa idza istukhfu bihadzain istukhfu wa idza istukhfu bihadzain, kalau kamu merendah-rendahkan dan menghinakan kedua-dua tempat tersebut, kedudukan tadi, yakni sultan dan ulama, afsadallahu dunyahum wa ukhrahum, maka Allah akan menghancurkan dan merosakkan dunia mereka dan akhirat mereka. Jadi buruk akhlak kita dengan sultan, dengan pemerintah akan menyebabkan kita terhalang daripada mendapatkan kebaikan. Tapi tidak menghalang untuk seorang tadi menegur kalau kata mereka melakukan kesilapan. Tapi bagaimana teguran tadi dilakukan kepada mereka dan di hadapan mereka, bukan di atas mimbar. Jadi bukan mengutuk sultan dan juga pemerintah tadi dengan menggunakan media contohnya. Karena ini tidak diajar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dalam hadis qaulul haq inda sultanil jair. Inda dengan makna dekat dengan dia, yakni jiwari, hampiran dengan dia. Tamam. Qala ba'duhum, kata sebahagian ulama, walaysa al-muradu bil ulama. Baik, yang dimaksudkan dengan ulama di sini ulama yang macam mana? Ulama umumnya siapa saja yang berilmu dipanggil ulama, atau siapa yang berpakaian seperti ulama? Tak, kata para ulama di sini disebut qala ba'duhum walaysa al-muradu bil ulama man tazayya bi ziyyihim. Siapa yang berpakaian seperti ulama. Pakai macam ulama sikit tu jadi ulama. Wadda'a al-ilma wa akala dunya bid-din. Dan mendakwa ilmu serta makan dunia ini memakan dunia dengan agamanya. Kalau bahasa Allah panggil menunggang agama lah. Wala uzra liman akala al-harama, dan tidak ada uzur kepada orang yang makan makanan yang haram. Wa qala al-alimul fulani ya'kuluh. Dia makan makanan haram, kemudian dia kata itu alim fulani, fulan sekian-sekian yang alim tadi makan juga benda tu. Li'annahu kaifa yu'tadharu bil iqtida'i biman la yajuzu al-iqtida'u bih. Karena bagaimana diberi uzur kepada dia untuk dia mengikuti perkara tersebut biman la yajuzu al-iqtida'u bih, dengan perkara yang tidak harus baginya ikutkan dia. Fa inna man qala fallaha la yuqtada bih. Siapa yang bercanggah dengan Allah, maka tidak boleh diikuti padanya. Walau daqala ghairuka an-nara wa anta taqdiru ala adami dukhuliha. Kalau kata ada orang lain masuk ke dalam neraka dan kamu mampu untuk menahan dirimu dan menjaga daripada kamu masuk ke dalam neraka, fala uzra laka fi dukhuliha. Maka tidak ada uzur untuk kamu masuk ke dalam neraka tersebut. Jadi kena jaga diri kita daripada perkara tadi. Jadi jangan hanya kerana kita tengok orang ni yang tazayya biziyil ulama, berpakaian seperti pakaian ulama, mendakwa ilmu dan sebagainya, kemudian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka kita terpengaruh dan mengikuti dengan senang lenang. Tamam? Sebab hukum halal dan haram ni perlu dipelajari dengan detail. Jangan sampai kita mengharamkan yang halal dan jangan sampai menghalalkan yang haram. Tu, kena belajar. Wa ammatihim ayil muslimina. Wal muradu bihim, dimaksudkan dengan ammatihim, yakni ammatil muslimin, ay man lam yakun amiran wala aliman, yakni yang bukan pemerintah dan bukan alim. Itu ammah. Walam yu'idil lama fihim, dan tidak diulang lam pada ammatihim, tak disebut wali ammatihim. Tengok dalam hadis kan Nabi kata ad-dinun nasihatu. Qalu liman ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi. Tengok ada lam. Lillahi wa li rasulihi. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi tak sebut wali ammatihim. Tak ulang. Kenapa?
likaunihim taba'an li a'immatihim, karena mereka mengikuti imam mereka. Lastiqlala lahum, jadi tidak berpecah daripada sultan mereka, iaitu para imam mereka, a'immatihim, iaitu pada alim dan juga pada pemerintah mereka. Boleh? Jadi apa makna amatul muslimin? Yang bukan amir, bukan ketua, bukan pemerintah, dan juga bukan ulama. Wa makna nasihatihim, apa makna nasihat kepada amatul muslimin? Irsyaduhum ila ma yuslihu dinuhum wa dunyahum. Jadi menunjukkan kepada mereka yang memberikan kebaikan kepada dunia dan agama dan dunia mereka. Wa i'anatuhum ala muhimmatihim, dan membantu mereka kepada apa yang mereka perlukan, keperluan mereka. Wa satru auratihim, menutup aurat mereka. Wa jalbul manafi'i ilaihim, memberikan kebaikan manfaat kepada mereka. Wa kaful adza anhum, menahan adza daripada mereka, ini kejahatan daripada mereka. Jadi apa yang dilakukan, ada ketenteraan, ada kesihatan, maksudnya negeri itu ada hospital, ada ketenteraan untuk menjaga sempadan daripada masuknya perkara yang tidak disukai ataupun ketakutan kepada ahli negeri tersebut. Itu adalah hak pada pemerintah dan kewajipan mereka. Maka kalau mereka lakukan perkara tersebut dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian buat madrasah, dibantu tempat pengajian, dibina sekolah untuk pendidikan bagi penuntut ilmu dan juga rakyat di negeri tersebut. Dia wa ta'limuhum ma jahiluhu min amri dinihim, tapi mula dengan agama dulu. Salahnya kita kafar semua sekali, tak wajib. Hak kurikulum wajib. Betul tak? Kurikulum, tak berani pelajar-pelajar tinggal. Budak-budak tak berani tinggal kurikulum. Sanggup kalau petang-petang, kalau tak ada PKP ni lah, buat hari sukan penuh di Padang. Tapi kalau kafar, boleh pula ada mak ayah yang tak bagi anak dia pergi. Dan tak pergi pun. Biarlah anak dia main dan sebagainya, tanpa suruh untuk anak dia belajar agama. Heran kita, sepatutnya yang tu yang diwajibkan. Jadi pendidikan agama ni perlu didahulukan pada mula kecil ni. Nabi sebut dalam hadis, alimu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa tilawatil Quran. 3 tu dulu kena bagi kepada anak-anak dalam proses sekolah rendah. Ajarkan anak kalian dengan mencintai Nabi, kenalkan dengan Nabi SAW, kenalkan dengan, cintakan ahli keluarga Nabi SAW, cerita tentang manaqib para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala dan ahli keluarga Rasulullah SAW. Kemudian tilawatil Quran, ajarkan mereka baca Quran. Jadi maksudnya dalam tempoh sekolah rendah. Sebelum masuk sekolah rendah, proses untuk mereka kenal Nabi, proses untuk mereka mengenal manaqib para ulama dan aulia, dan juga proses untuk mereka menghafal dan membaca Al-Quran dengan baik. Ini sepatutnya didahulukan dan berterusan. Kalau tadi ini tidak diasingkan, adalah dia lebih sibuk dengan boleh cakap orang putih daripada boleh baca Quran. Sibukkan lagi dengan boleh kira-kira matematik daripada kenal Nabi SAW. Jadi kebanggaan umat ini dilihat pada tu. Budak ni pandai kira, maka ni budak paling cerdik. Jadi tak dibanggakan dengan orang yang kenal Rasulullah SAW, yang akhlaknya mulia. Jadi waktu tempoh pendidikan anak-anak sepatutnya dimulakan dengan pendidikan akhlak terlebih dahulu. Tak perlu kalut lagi dengan benda-benda yang berkait dengan akal. Untuk nak bina akal mereka dengan kebijaksanaan yang seperti yang diinginkan. Nak jadi pakar matematik dan sebagainya. Bukan waktu tu. Sebenarnya waktu tu waktu dengan pembinaan akhlak. Karena nanti takut ketika dia terlalu didedahkan dengan perkara yang bukan waktunya, seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW, maka dia akan jadi jabbar. Jadi orang yang sombong, yang bukan pada waktunya. Jadi orang yang tawaduk. Patutnya berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Ada sebahagian negara bukan Islam boleh ambil dengan sistem tu.
ajak anak-anak dengan akhlak dulu. Masuk tandas nak buat apa. Didedahkan yang tu dulu. Tanpa ajak hisab, ilmu kira-kira, matematik. Tanpa ajak sains, tanpa ajak bahasa Inggeris apa lagi ni. Kadang ada negara yang cakap bahasa dia aja. Bukan kita menafikan bahasa, tak. Perlu mengaji bahasa, tapi kadang-kadang terlalu obses. Nak sangat benda tadi sampai tinggal agama. So, dahulukan yang tu dulu. Katanya di Jepun, budak-budak kecil diajar dulu akhlak. Ditandah macam mana nak buat. Nak naik buat macam mana. Kalau orang tua ada, kita nak buat macam mana. Dahulukan siapa dulu. Walaupun Jepun bukan negara Islam dan kemudian macam-macam masalah di sana. Tapi kurang-kurangnya dalam pendidikan pada anak-anak ada diterapkan sistem yang macam tu. Banyak perlu lagi pembaikan dalam sistem khususnya kepada anak-anak ketika mana meningkat dewasa ni, dan khususnya zaman sekarang zaman gadget, zaman TikTok, zaman Instagram, Facebook orang tua dia kata, zaman Twitter. Ni zaman budak-budak ni lebih advance daripada zaman kita dulu, zaman kami dulu. Ni zaman anak-anak muda advance. Budak-budak sekolah rendah pun advance. Jadi zaman advance ni nak buat macam mana? Bagi advance mereka dengan ilmu tentang akhlak, tentang Nabi SAW. Itu kalau mereka kenal Rasulullah pada kecil lagi, maka mereka akan takzim syariat pada ketika mereka meningkat dewasa. Masalahnya yang tu dijadikan kelas kedua. Itu yang kalau pondok, tempat pengajian, mak tahfiz, kadang-kadang anak-anak yang tak lepas baru pergi hantar. Tak boleh macam tu. Tengok anak dia dapat SPM lebih lajak sikit, dapat A banyak. Dan fikir nak duduk U mana, sekolah sains mana. Kalau tu bukan SPM lah. PMR. Sekolah sains mana ni. Anak saya nak jadi doktor ke, nak jadi engineer. Anak nampak tak apa lepas sikit. Dia nak pergi Azhar ke, nak pergi Tarim ni. Kok tu rupanya. Ada pula kalau anak yang ni, patutnya yang cerdik ni, jadi ulama ni. Jadi alim ni. Ni nak pimpin agama ni. Kena macam tu. Kena buka sikit minda kita ni. Bukan senang agama ni. Jangan duk belagak sangat. Bukan semua orang boleh bercakap agama. Dia ingat agama ni boleh baca buku terjemahan. Kemudian boleh syarah sikit ayat Quran 2-3 patah. Masuk reality TV. Terus jadi alim. Macam tu. Dia ingat senang. Dengan mengaji, dengan sungguh-sungguh, nak kena hafal, nak kena ingat. Ada akhlak, ada adab. Ini akan pimpin umat sebenarnya. Boleh? Kalau jadi pemimpin umat nanti, sama ada jadi pemerintah ke, jadi alim umat ke, dia akan ada rahmat kepada umat Nabi SAW. Ini kalau dia sombong, jadi belagak. Hanya kerana cerdik, bijak dalam bidang dia saja. Tak pernah campur dengan umat, tak pernah khidmat kepada alim, tak pernah khidmat kepada guru. Macam mana nak duduk dengan umat? Takkan boleh duduk dengan umat. Dia takkan boleh duduk dengan masyarakat. Dia akan jadi sombong. Sebab tu, kena perhati balik. Dan kita duk tengok balik. Macam tu. Kafar sekarang ni kata, ada tempat-tempat tertentu yang pelajar-pelajar memang buat tak tahu, mak ayah pun buat tak tahu. Kemudian sekolah rendah, sekolah yang menengah ni, kalut. Cukup kalut. Marah anak kalau tak pergi. Tapi kalau kafar, pengajian agama, biar aja. Dan perlu juga ditingkatkan kualiti bagi guru-guru dan juga penyampaian untuk bagi anak-anak minat dengan agama. Bukan cerita halal haram je. Ni halal lah, ni haram. Ni halal lah, ni haram. Pening budak-budak tu. Lepas tu kena bijak dalam penyampaian. Dan kita husnuzan dan baik sangka bahawa perkara tadi insya-Allah akan ada pembaikan. Amin ya rabbal alamin. Waz-zabbu ay al-man'u an amwalihim wa a'radihim. Ini zabbu al-man'u an amwalihim. Maksudnya menjaga harta dan juga maruah mereka. Daripada diceroboh oleh yang bukan haknya. Wa amruhum bil ma'rufi wa nahyuhum 'anil munkar. Menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka daripada perkara yang munkar. Wa mahabbatuhu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khairat.
Jadi apa-apa yang kita suka pada diri kita dengan kebaikan, maka kita juga nak umat dapat yang sedemikian. Wa karahatuhu lahum ma yakrahu li nafsihi minal makruhat. Dan dia tidak suka kalau benda yang dia tak suka tadi kena kepada umat. Kena ada perasaan tu. Baru akan ada kamilul iman. Iman yang sempurna. Wa qad warada fil hadithi inna ahabba ibadillahi ila Allahi ansahuhum li ibadihi. Dalam hadis disebutkan bahawa sesungguhnya yang paling dicintai di kalangan hamba Allah Ta'ala di sisi Allah, yakni kepada Allah, ansahuhum li ibadihi, yang paling menasihati umatnya, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'du tabi'in khairun nasi ansahuhum lahum. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan nasihat kepada manusia. Wa syarrun nasi aghashuhum lahum. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang menipu manusia yang lain. Jadi apa ni? Ini sifatnya para salafus salih yang terdahulu. Dan ini kalau meniaga menipu, kalau jadi guru pun menipu, kalau jadi pemerintah pun menipu. Jangan ansah lil ummah. Tak ada ansah lil ummah. Dia nak yang kebaikan kepada diri dia, kepada umat tak mau. Bagi nasihat yang terbaik dan kena tempat dia. Umat sekarang dalam keadaan yang letih, yang penat. Ada yang sampai tak tertahan dengan ujian disebabkan kerana macam-macam masalah yang mereka hadapi. Ada yang sampai tidak ada pertimbangan. Kita pula tolong bagi nasihat, kadang-kadang tak kenal kedudukan dan tempat. Sebab tu perlu juga kepada kebijaksanaan dalam memberi nasihat. Lepas tu jangan kait dengan politik semua benda. Semua benda nak politik. Nak bantu umat pun masih lagi dengan rangka politik. Tak boleh macam tu. Nak angkat bendera putih, tak angkat bendera putih. Yang tu pun kalut. Yang tu pun nak bincang juga. Yang tu pun nak kena ada pro dan kontra apa semua ni. Umat dalam keadaan tenat sekarang ni. Jangan sama setiap orang sama. Bukan semua orang sama. Dan kita sebut sebelum ni, ada orang yang dia mampu. Letak batu kat depan dia pun dia boleh jual. Ada orang tak mampu. Kena raih benda tu. Ini orang minta sumbangan, terus kata dekat dia, apa minta sumbangan ni? Kenapa tak usaha? Saya pun usaha. Saya pun kerja. Tengok kawan ni jual batu. Ada orang jual batu. Jual batu di sungai. Dia pergi kutip batu di sungai, dia jual batu ni, batu tungku. Satu RM15 ke berapa ringgit tau. Terjual 3,000 unit dalam Shopee. Bayang kali 15. Ada yang sampai RM65 batu. Batu tungku hak lawa sikit RM65. 65 kali 3,000 tengok. Ada RM15. Jadi average-nya kalau kita kata dalam 30 ke 40 ringgit kali dengan 3,000. 3,000 batu. Dia tengok. Kawan ni tanpa modal boleh keluarkan dan jual. Dapat 3,000 unit kali dengan RM40 lah kita kata. Kalau dia kata dia punya purata dia. 120,000. Itu dia dapat. Bukan semua orang macam tu. Jangan sama semua orang macam tu. Bukan semua orang boleh duduk tengok batu dia boleh nampak duit. Ada orang nampak batu tu batu. Faham? Ada orang dia tengok pokok ni duit ni. Ada orang tengok pokok, ini keindahan. Mana boleh tebang pokok? Ini cantik ni pokok ni. Ada orang tengok pokok, ada karan. Balak. Ada orang macam tu. Dia kerja nak tebang je. Kita masuk hutan nak tenang, dia tengok hutan, dia tahu mana pula nak tebang apa ni. Ada orang macam tu. Boleh. Lepas tu nak sama otak orang dengan otak kita. Mana boleh? Tak boleh. Ada orang yang dia tak boleh fikir dah. Saya nak buat macam mana ni, duit tak ada ni. Nak cari batu je, nak tengok depan rumah dia kena halang. Ada pintu, ada polis jaga ke, roadblock ke apa semua. Cari batu kot mana. Kawan tu mungkin jual batu, rumah dia sebelah sungai. Cerdik sikit dalam nak cakap bila nak sembang dengan orang. Cerdik sikit bila tengok dengan umat ni. Lepas tu kalau orang nak bincang masalah ni pun, masih lagi duk main dengan politik. Sentimen politik ni meletihkan umat sebenarnya. Tak perlu nak politikkan sangat. Kita tak setuju apa semua ni. Kesian kat umat ni. Lepas tu tak usah duk bagi nasihat yang nampak macam dengan terlalu, orang panggil apa, kita yang paling ingat Allah Ta'ala, orang lain tak ingat Allah Ta'ala. Jangan macam tu.
Nah. Ya kena bagi nasihat kepada umat. Kena sabar, kena apa semua sekali. Ya sambil-sambil jalankan kerja kita. Dengan sebut kata umat ni tak malu lagi dengan Allah Ta'ala, dengan apa semua boleh. Yang tu tak realiti sebenarnya. Tak realiti. Nah. Tak realiti dengan umat tu yang keadaan dia sakit. Betul tu. Boleh? Lepas tu kena cerdik. Pemerintah kena cerdik. Nah. Dan juga pendakwah ni pun kena cerdik. Sungguhlah alim dulu ni, dia kena alim dulu baru jadi da'i. Dan malah terbalik. Jadi da'i tak jadi alim. Lah kali terabak habis orang. Da'i saja, alim tak. Baik tak boleh nak beza mana benda yang sepatutnya dia dahulukan perbincangan, mana tak betul perbincangan. Tu yang baca kitab tafsir surah apa-apa. Lah kali daripada awal sampai habis beletiak. Cerita tak apa-apa. Masyarakat ni berlaku apa, lepas tu cerita pula dalam orang panggil apa, baca surat khabar tu, baca surat khabar ni. Jadi umat tak dipimpin juga. Baik. Wa yutlabu kaunun nasihati birifqin. Nasihat dituntut dengan kelembutan. Litakuna aqraba lilqabul. Untuk apa? Untuk lebih hampir kepada penerimaan. Maka kena lemah lembut. Wa min thamma, karena itulah, kana salafus salihu idza aradu nasihata ahadin wa'adhuhu sirra. Lepas tu para salafus salih yang terdahulu, kalau mereka nak menasihati seseorang, mereka akan memberi nasihat dalam keadaan rahsia, bersendirian. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani cerita dalam Lawaqih, kata beliau nasihat kena sir. Maka kata beliau, sir tu pun, ada satu hari dia pernah menasihati seorang alim, mana orang alim ni mungkin melakukan sekian-sekian perkara yang tidak baik. Apa yang berlaku? Selepas tu tak bercakap 17 tahun. Tu kata dia, aku nasihat sir. Terus sir tu pun 17 tahun tak bercakap. Bagaimana kalau aku nasihat dia depan-depan? Sampai akhirat tak bercakap. Tu kata Imam Abdul Syarani, tu cara bersendirian tu. Aku pergi jumpa dia bersendiri. Tu pun dia tak bercakap dah dengan aku. Selama 17 tahun. Bayang. Manusia ni dia ada, apa? Dia ada ego dia. Kadang-kadang. Tapi dah dilaksanakan dengan tugas yang kita patut laksanakan. Tu Imam Abdul Wahab Sya'rani ni ajib dia. Dalam kitab-kitab dia kalau kita baca, beliau akan susun, atau dalam kitab Manaqib yang beliau karang Tabaqat Al-Kubra. Kata beliau, ada sebahagian orang yang aku susun dalam kitab ni adalah musuhku. Yang bermusuh denganku. Tapi aku tak nama dia dalam para ulama. Dia musuh dengan aku, tapi aku masukkan juga nama dia dalam kitabku. Walaupun dia tak suka dengan aku. Walaupun aku tahu dia memang benci dengan aku. Aku masukkan juga kerana apa? Kerana dia juga alim. Maksudnya insaf. Ra'i kan. Ini tidak musuh dengan alim seorang lagi. Kerana itu disebut al-mu'asir hijab. Nah, al-mu'asarah hijabun. Sezaman ni kadang-kadang dia hijab. Orang yang sezaman dia hijab kadang-kadang. Kita tak boleh nak mengakui kelebihan orang lain kerana kita sezaman. Kenapa kita boleh akui Imam Syafi'i sebagai imam agung? Kerana kita bukan sezaman dengan Imam Syafi'i. Tapi cuba kalau kita sepengajian dengan Imam Syafi'i. Tak. Boleh jadi, takut jadi sombong dengan Imam Syafi'i. Alhamdulillah kita dah hidup pada zaman ni. Waktu zaman Imam Syafi'i ada imam yang berdengki dengan Imam Syafi'i. Tak bertegur safar dengan Imam Syafi'i. Marah pula dengan Imam Syafi'i. Doa pula Imam Syafi'i mati. Ada. Pada zaman Imam Syafi'i. Dipukul Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana mu'asir hijab. Kerana orang yang sezaman ni dia hijab dengan orang yang sezaman dengan dia. Dan dia tak akan mampu mungkin untuk nak mengakui kealiman orang tersebut. Melainkan orang ni orang yang tawaduk. Orang ni orang yang ada insaf. Lepas tu Imam Abdul Wahab Sya'rani kata beliau, aku kalau pergi jumpa dengan mana-mana guru, kalaupun dia tak suka dengan aku, kalaupun aku tak suka dengan dia, kadang-kadang, aku akan muliakan dia depan anak-anak murid dia. Dia muliakan di depan anak-anak murid dia. Kenapa? Karena dia ada kedudukan di depan anak murid dia. Maka ketika aku menunjukkan kemuliaanku kepada murid, kepada gurunya, maka waktu tersebut anak-anak muridnya akan makin bertambah i'tiqad kepada gurunya. Faham? Ini akhlak yang ajib, akhlak yang agung.
Akhirnya, orang kenal Imam Abdul Wahab Sya'rani tidak kenal siapa dia muliakan tu. Siapa dia orang tu, tak kenal. Tapi Imam Abdul Wahab Sya'rani dikenal sampai sekarang. Arif billah. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man wa'adha aqahu sirran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya secara sir, rahsia, faqad nasahahu wa zanah, maka dia telah menasihatinya dan memberikan perhiasan kepadanya. Ini menjaga maruah pribadinya. Wa man wa'adhahu alaniyatan, siapa yang memberi nasihat secara terang-terangan kepada saudaranya, faqad fadahahu wa syanah, maka dia telah memalukan dan menelanjangkan ataupun memberikan kehinaan kepada syanah, maksudnya menghinakan orang tersebut. Faham? Wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an amri sultani bil ma'ruf wa nahyihi 'anil munkar faqala in kunta fa'ilan wala budda fa fima bainaka wa bainahu. Ya. Jadi kata ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang menyuruh sultan untuk melakukan ma'ruf dan melarangnya daripada mungkar. Ya. Maka kata Imam Ibn Abbas kata apa? In kunta fa'ilan wala budda fa fima bainaka wa bainahu. So kalau kamu nak buat macam tu mesti kena buat apa? Bainaka wa bainah. Duduk depan dia. Cuba tengok ni saranan para salaf yang terdahulu. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sepupu Rasulullah, turjumanil Quran. Apa kata beliau? Fa in kunta fa'ilan fala budda fa fima bainaka wa bainahu. Fa fima bainaka wa bainahu. Maksudnya di antara kamu dengan dia. Ada orang zaman sekarang kan kita sebut, ya memang ada lah. Ada kata, kalau yang dia buat tadi terang-terangan, Ustaz, takkan kita nak teguk dia depan dia saja. Kena teguk terang-terangan lah. Tapi ini jalannya yang ahsan. Kita kata tu pun ya ada kedudukan, ada tempat dia. Dalam fiqh ada. Cuma siapa, kedudukan dia bagaimana, macam mana kita nak lakukan, akhlak dia macam mana. Tu kadang-kadang kita lebih kepada nafsu. Ada seorang jumpa dengan Ma'mun kalau tak salah. Dia cakap kasar dengan Ma'mun. Kemudian apa kata Ma'mun kepada lelaki ni? Dia kata, wahai rajul, wahai fulan, bukanlah yang kamu nasihat. Kamu bukan orang yang yang paling terbaik. Dia kata, tak. Dia kata macam ni. Ma'mun kata, wahai fulan, ada seorang yang lebih baik daripada kamu, pernah menasihati orang yang lebih jahat daripada aku. Kalau kamu kata aku jahat lah. Ada orang yang lebih baik daripada kamu, menasihati orang yang lebih jahat daripada aku. Tapi disuruh oleh Allah untuk dia bercakap baik. Cakap lemah lembut. Apa dia? Nabi Musa alaihi salam lebih baik daripada kamu. Yang menasihati aku ni. Dan dia menasihati siapa yang lebih jahat pada aku? Fir'aun. Mengaku Tuhan tu. Dan tu pun Allah Ta'ala suruh dia cakap baik. Cakap macam mana? Ayat Quran sebut apa? Qul lahu qawlan layyina. Tengok. Sebut qawlan layyina. Allah Ta'ala suruh cakap dengan yang baik. Tu dengan siapa? Dengan Fir'aun. Oh ini kita cakap Allah. Lebih daripada apa yang depan kita ni Fir'aun. Lepas tu kena hati-hati. Allah Ta'ala tunjuk dan bagi tahu kepada kita dalam Quran. Ini manhaj. Ini kehidupan kita sebenarnya. Ni ada ayat Quran. Ma'mun. Dia betul lah Ma'mun. Ustaz pun tak baca ni. Ustaz pun baca dulu. Bukan baca hari ni. Ada di bawah tu ya. Wa hukiya anna rajulan wa'adhal ma'muna wa aghladha alaih. Seorang lelaki menasihati Ma'mun dan berkasar dengannya. Faqala lahu, maka kata Ma'mun kepada lelaki tersebut. Ma'mun ni alim. Ma'mun ni orang yang alim. Tapi dia, yalah, masa jadi pemerintah ada benda yang mungkin dia buat. Yang panggil apa, tak apa nak elok lah. Khairun minka wa'adha man huwa syarrun minni. Ada orang lebih baik daripada kamu pernah menasihati yang lebih jahat daripada aku. Fa inna Musa wa Harun ala nabiyyina wa alaihima afdalus salati wassalam lamma arsalahum Allah Ta'ala ila Fir'aun qala lahuma faqula lahu qawlan layyina ay
irfaqa bihi. Maksudnya lemah lembut kamu dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan Sayyidina Harun alaihi salam disuruh oleh Allah untuk berlemah lembut dengan orang yang mengaku Tuhan tu, yang buat zalim kepada umat pada ketika tersebut. Yang lepas tu membunuh Nabi Musa alaihi nak bunuh Nabi Musa alaihi salam. Pun Allah Taala kata wa qula lahu qawlan layyina. Ini manhaj. Ada orang kata, tak, kita kena tegak dengan kasar sebab mereka buat teruk. Sebab tu demonstrasi. Duduk di tengah jalan. Keluar dengan semata-mata macam tu jadi fauda. Tidak mengikut kepada norma yang sepatutnya. Bukan saya kata secara umumnya, seluruhnya. Maka ini bukan dianjurkan dalam agama. Wa yanbaghi lin-nasih. Sepatutnya bagi orang yang menasihati an yara nafsahu dunal mansuh. Dia kena tengok diri dia, bukan tengok kepada yang dia nasihati. Ya, jangan tengok kat yang dia nasihati saja. Dia nak nasihat orang tu buat yang tak elok. Tak, sebenarnya nasihat kat diri dia sebenarnya. Pandang yang dia nasihat tu diri dia. Wa an yumahhida ay yusawwiya lahu bisatan qabla an-nushi. Maksud diberikan kebaikan, kedudukan yang baik kepada dia. Ni, kalau kata dengan bahasa dia, dihamparkan permaidani kepada yang nak kita nasihati tadi. Maksudnya dengan cara apa? Dengan dimuliakan dia dulu. Macam tu. Tengok ada video 2-3 hari lepas ni. Jumpa orang nak nasihat. Dia pakai maki depan-depan tu. Perang. Konon-konon nasihat. Konon-konon guna hadis ad-dinun nasihah. Baca syarah para ulama. Jangan baca Wahabi. Baca syarah para ulama sufi ni. Tengok macam mana mereka menasihati umat. Faqad hukiya, dihikayatkan annal Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihim assalam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain aqbala ala syaikhin yatawadda'u wudu'an batila. Satu hari mereka melihat seorang syekh, orang tua yang berwuduk dengan wuduk yang tak betul. Faqala ahaduhuma lil akhar ta'ala nurshidu hadha syaikh. Maka salah seorang di kalangan mereka, ini Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, kata kepada saudara dia, kita kata, kita tunjuk dekat dia apa? Cara macam mana yang betul untuk berwuduk. Faqala ahaduhuma ya syaikhu. Maka salah seorang daripada mereka, itu sama ada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, kata, wahai syekh, wahai orang tua, inna nuridu an natawadda'a baina yadaik. Pak cik, kami ni nak minta, nak kamu tengoklah, kami nak berwuduk depan kamu ni, hatta tanzura ilaina wa tu'allima wa ta'lama man yuhsinu minna alwudu wa man la yuhsinuhu. Dan juga kamu tolong tunjuk dekat kami dan tengok siapa yang paling baik wuduknya dan siapa yang tidak baik wuduknya. Fa fa'ala dhalik. Jadi salah seorangnya buat macam yang lelaki tua tu buat, seorang lagi buat yang terbaik. Ini cara mengajak ni. Tu nak mengajak umat. Bukan pergi macam pak cik tak kenal tu. Apa jahil sangat ni. Tua saja aja. Apa tua-tua tak mengaji bab wuduk. Macam mana semayang ni? Terkejut balong tu, mati waktu tu juga. Kalau ada sakit jantung. Tak ada rufqah, tak ada langsung, lembut tak ada langsung kepada umat. Dia nak maki je. Ada orang suka no, katanya majlis ini kalau kena maki sikit. Tak? Dia kena perang sikit dekat umat ni. Tak tahu daripada mana mai perkataan tadi. Tak tahu daripada mana mai ajaran tersebut. Nak kena dalam kuliah mesti maki dulu ni. Hadirin ni. Kena paku betul-betul. Cara tu. Cara tangan tu. Dia kena paku betul-betul umat ni. Paku apa orang? Ada pula yang tak kena macam ni. Ada yang setuju pula bawah. Komen. Memang kena ceramah macam ni baru tak tidur. Ceramah nak tidur, tak tidur ni bukan kerja. Orang ni kalau dia mai nak dengar ilmu, tak perlu nak jerkah-jerkah. Boleh. Tidur ni bukannya ikhtiari. Tidur ni ikhtiari. Tidur itu tu. Ingat Nobita ke? Tidur ni ittirari. Kita yang tak boleh nak kawal. Dia jadi ulat tedung. Tahu ulat tedung? Naik balik. Gitu. Nak tedung. Dia kan kawal. Tak dia tanya alif.
Dia tak boleh nak kawal. Kawal macam mana? Mentok. Tapi fiqh dapat tinggi ya. Nah. Ha. Boleh. Jadi cuba tengok sini. Tegak macam tu. Ni tidak dalam kuliah tu kalau kata derah. Dia paku habis. Lepas tu yang lagi hebat lagi, semua orang tak tahu apa. Hatta saya. Saya yang tahu. Dia paku, dia bah, dia hantam. Dia yang paling tahu. Tuan-tuan nak tanya apa? Saya yang paling tahu ni. Otak dia. Ni siapa yang ajak ni? Ini dalil tidak ada sanad. Dalil tidak ada sandaran. Dalil tidak ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Nabi pun cakap, kerah Ustaz. Nabi pernah bercakap dengan ucapan yang tegas dalam ucapan. Nabi bukan bukan hentam umat. Nabi tegas dalam ucapan. Tapi cuba tengok balik tegas Nabi dalam ucapan dengan banyak lembut Nabi dalam ucapan, mana lebih banyak? Hadis Nabi bertegas dengan ucapan. Pada bab apa Nabi bertegas? Bukan Nabi jerkah. Bukan Nabi maki-maki hamun umat. Nah, salah tu. Pendekatan macam tu tak kena. Falamma faragha min wudu'ihima, bila mana mereka selesai daripada wuduk kedua-duanya, qala ana wallahi alladhi la uhsinu wudu'a. Nampak tak? Maka lelaki tadi secara automatik mengaku, aku demi Allah, aku yang tidak baik pada wudukku. Wa amma antuma fa kullu wahidin minkuma yuhsinu wudu'a. Manakala kamu berdua pula, kedua-duanya baik pada wudukmu. Jadi makna di sini, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, tunjuk yang terbaik tu. Saya minta maaf, tadi silap cerita. Kita cerita, kata seorang buat yang macam orang tua tu buat. Tu macam perli. Tak. Mereka tak perli. Saya silap. Minta maaf. Yang betulnya pada kullu wahidin minkuma yuhsinu wudu'ah. Kedua-dua kamu baik pada wudu'nya. Maknanya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain tunjuk yang terbaik kepada orang tua tersebut. Akhirnya orang tua tadi tersedak, kata dia yang tak betul. Fantafa'a bidzalika minhuma min ghairi ta'nifin wala taubih. Maksudnya tanpa berlaku unf, kerah, dan juga perlu dengan makian dan juga mengucapkan perkataan yang buruk. Jadi pengajaran dilakukan dengan yang terbaik. Masya-Allah. Ini sya'nus salaf. Salafus salih yang terdahulu macam tu. Di Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu siapa? Cucu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara nasihat mereka. Kenapa tak ambil cara nasihat mereka? Ramai orang yang baca nasihat para ulama dengan cara yang tak betul. Dan dia kata sultan dinasihati oleh alim dalam majlis, kurang kata macam ni. Guna pandangan katanya imam begini. Untuk buat kekerasan kepada para ulatul umur, pemerintah dan sebagainya. Al-Imamul Bajuri radhiyallahu anhu kalau mengajak dalam majlis pengajian beliau, kalau datang pemerintah dalam majlis beliau, dia tak akan bangun. Karena yang lebih dimuliakan adalah ilmu pada waktu tersebut. Baik, adakah tak bangun pada waktu tersebut bermakna dia tidak memuliakan pemerintah tadi? Tak disuruh pemerintah tadi untuk macam khaidu, masa tu ada khaidu, maksudnya macam governor waktu tu. So duduk di kerusi yang disediakan di luar daripada majlis ilmu. Duduk tunggu kat situ. Pergi tunggu kat situ dulu, saya akan pergi. Faham? Macam kalau kita ada pondok, ada buat satu bilik tempat sambut tetamu. Kalau datang mereka, kita tengah duduk mengajak, pergi situ dulu. Dia tak perlu datang dalam majlis kalau mata-mata untuk kita nak suruh kita bangun menghormati dia. Jadi ada tukang sambut tetamu, pergi sambut dia, pergi terus letak dia dalam bilik tetamu. Sekali kita akan pergi jumpa. Tak perlu nak datang, lepas tu nak kena bangun, nak kena hormat apa semua ni. Yang tu yang berlaku. Al-Imamun Nawawi rahimahullah, ketika mana tahu kata akan ada governor datang ke Masjid Umawi pada pagi tersebut, tempat hari itu dia mengajak, dia akan batalkan pengajiannya. Kerana bimbang takut syuhrah. Takut nanti governor kenai dia dan sebagainya. Tahu. Orang makruf dia, Imam Nawawi rahimahullah, siapa tak kenai. Tapi beliau berjaga dengan perkara tersebut, tak datang kelas hari itu. Terus tak buat kelas hari itu. Cuti. Kerana governor nak mai ke masjid hari itu, jadi kelas tak ada. Jadi sikap yang mereka tunjuk tadi kerana memuliakan ilmu. Faham? Memuliakan ilmu, menjaga diri mereka daripada inginkan kedudukan di sisi sultan. Bukan dengan maksud untuk menghinakan sultan. Tidak mesti.
dengan tu. Ini orang baca kisah tersebut untuk dia nak, kalau sultan mai ataupun orang pemerintah yang kadang dia tak setuju dengan orang tadi. Hak dia setuju dia boleh pula hormat. Hak dia tak setuju je, dia terus buat tak layan, salam pun tak mau. Ni sikap apa ni? Siapa yang ajak sikap macam tu? Yang ni berlaku. Cukup cakap tu dulu. Banyak sangat dah. Wa yajibu ala man ba'a syai'an. Ni. Nanti esok insya-Allah kita akan baca tentang nasihat fil buyu', min nushi fil buyu', tamam, bayanul uyub. Di antara nasihat dalam jual beli adalah kita menerangkan dan menjelaskan tentang aib yang ada pada jualan kita. Kita jual barang, antara cara menasihati orang untuk beli barang kita adalah dengan kita bagi tahu aib yang ada pada barang kita. Ini cara yang lebih bagus. Nanti insya-Allah esok pagi kita akan bicarakan tentang perkara tersebut. Ini khusus orang yang berniaga dan sebagainya, kena cerita benda ni. Kena dengar dan tahu benda ni. Kerana kita berniaga. Kalau kita berniaga lah, kena cerita. Jangan duk cerita hak elok . Barang saya ni tak ada lah. Dalam dunia cakap ni, yang ni yang paling terbaik lah. Sampai-sampai 3 hari pakai lingkup. Lepas tu bagi tahu siap-siap dah. Dia punya syarat dia tidak boleh dikembalikan. Barang tidak boleh ada kembalikan. Dapat hak tu lah. Jadi esok kita akan tengok macam mana yang dibahaskan oleh para ulama tentang adab ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiru غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.